Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan kerana masih sedia untuk berada dan mendapat ilmu yang kita adakan pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada Ustaz kerana masih boleh meneruskan lagi dengan slot yang kedua. Slot yang kedua kita akan berfokus kepada solat jamak dan solat qasar. Sebelum meneruskan dengan solat, tadi ada beberapa soalan yang dikemukakan dalam FB Live dan Al-Fadhil Ustaz akan mulakan untuk menjawab persoalan FB, kemudian akan diteruskan dengan slot yang kedua. Sambil diteruskannya ada permasalahan, tuan-tuan dan puan boleh pilih soalan ataupun boleh kemukakan soalan di masa sesi soal jawapan. Okey, silakan Al-Fadhil Ustaz. Jawab soalan apa? Jawab soalan. Buku ada FB. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita cuba jawab soalan yang ditanyakan dalam Facebook. Tengok ni soalan ni. Okey, soalan daripada saudari Azilina Muaji. Dia kata kalau terlupa ataupun waswas baca kedok tahiyat awal, apa yang perlu dilakukan? Jadi seorang tu dia duduk dalam tahiyat awal, lepas tu acu dia nak bangun, dia syok, aku baca kedok tahiyat awal, ataupun memang dia terlupa baca tahiyat awal. Okey, kalau dia terlupa baca tahiyat awal, maka dia kena bacalah. Kalau dia was-was baca kedok, maka dia kena bacalah. Okey, itu yang pertama. Cuma kalau sekiranya dia was-was ataupun terlupa setelah daripada dia bangun qiyam, maksudnya lepas daripada dia bangun qiyam, dia terlupa, aku dah baca lagi tahiyat awal, duduk je. Ataupun dia syok, aku baca kedok lagi tahiyat awal, aku duduk saja. Maka apabila dia syok baca kedok, maka kira dak baca. Kalau dia terlupa baca, memang jelaslah dak baca. Lepas tu lagu mana? Kata ulama, tidak perlu dia turun kepada duduk semula, bahkan dia kena teruskan sembahyang dia. Kerana tahiyat awal adalah sunnah, maka meninggalkan perkara sunnah ia tidak membatalkan sembahyang. Cuma pada penghujung sembahyang lagi sunnah dia sujud sahwi. Baik. Soalan daripada saudari Nur Aini. Soalannya, imam terlupa baca tahiyat awal terus qiyam, ada makmum yang baca tahiyat awal dan ada yang bangun ikut imam. Apakah kedudukan makmum yang baca tahiyat awal, muafiq atau masmum? Okey, sekarang ni tu imam tinggal tahiyat awal, tiba-tiba makmum ada hak yang baca dan ada yang tidak baca. Sekarang ni kita kena faham bahawasanya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tu imam tinggal tahiyat awal, maka diwajibkan kepada makmum tinggal tahiyat awal. Tu asal. Tidak boleh makmum membaca tahiyat awal ketika imam tinggal tahiyat awal. Dan perkara ini pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam satu sembahyang Rasulullah tertinggal tahiyat awal. Maka Rasulullah memberi isyarat kepada sahabat dia yang duduk tahiyat awal supaya mereka bangun. Sebab itulah dalam kitab fiqh menyebut bahawasanya kalaulah imam meninggalkan tahiyat awal, maka diwajibkan kepada makmum tinggal tahiyat awal.
Jadi makmum hak yang bangun mengikut imam, dia telah melakukan perkara yang betul. Manakala makmum yang tidak bangun, dia tetap membaca tahiyat awal, maka dia telah melakukan kesalahan. Cuma adakah batal sembahyang dia ataupun tidak? Maka kata ulama kena tengok. Tengok lagu mana dia tahu hukumnya, dia tahu hukum perbuatan tersebut adalah salah, maka batal sembahyang dia. Tapi kalau dia tidak tahu hukum dan tidak tahu hukum itu bukanlah kecuaian daripada dia, bukan punca daripada dia belajar, maka tak batal sembahyang dia. Okey. Okey, soalannya makmum tersebut, dia kata makmum tu muafiq ke masbuk? Kita nak tahu muafiq masbuk, kita kena tengok dia sempat dak tempoh membaca Fatihah ketika qiyam imam. Jadi kalau imam baca Fatihah seperti biasa, maksudnya baca Fatihah seperti biasa ataupun imam baca laju tetapi imam baca surah, maka makmum tersebut dinamakan sebagai makmum muwafiq, bukan makmum masbuk. Tetapi kalau tu imam baca Fatihah laju, dak baca dah surah, sehingga kan tidak sempat tempoh untuk menghabiskan Fatihah ketika imam qiyam, maka makmum itu dinamakan makmum masbuk, bukan makmum muwafiq. Seterusnya okey, ini kita jawab dah soalan daripada Tok Imam Ami Yusof. Soalan daripada saudara Saufi Abdullah, hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau. Sebab dia biasa ikut semua ni pengajian yang amba ni. Katanya boleh ustaz terangkan berkenaan dengan hadis al-ainan wika ussahi faman nama falyatawadda, dan kaitan dengan telena dalam duduk tahiyat awal. Okey, kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunangnya dan dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ain wika ussahi, maksudnya mata ni adalah penambak bagi dubur. Faman nama falyatawadda, sesiapa yang tidur maka hendaklah dia berwuduk. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya tidur ia membatalkan wuduk. Hadis ini sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan ulama hadis, adakah boleh dijadikan hujah ataupun tidak. Sebahagian daripada ulama hadis mengatakan bahawa hadis ini boleh dijadikan hujah. Jadi antara perkara yang membatalkan wuduk adalah tidur. Cuma di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Sayyidina Anas, kana as-sahabatu yantaziruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya, maksudnya para sahabat menanti Rasulullah untuk sembahyang isya, atau kama qala. Jadi para sahabat menanti Rasulullah untuk sembahyang isya, maka Rasul lambat keluar sehingga mereka itu tidur. Dalam riwayat secara jelas menyebut hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga kepala mereka tu sampai ke dada, tidur dalam keadaan duduk. Kemudian apabila Rasulullah keluar, maka muazzin ataupun Bilal iqamah, lepas tu Rasulullah sembahyang dan sahabat yang tidur saat ni bangun tanpa mengambil wuduk terlebih dahulu. Maksudnya dia sembahyang walaupun dia tidur. Okey, kita ada hadis yang mengatakan batal tidur, batal wuduk kerana tidur, dan ada hadis yang mengatakan bahawasanya tidak batal wuduk kerana tidur. Maka mazhab Imam Syafi'i kata hak yang batal wuduk kerana tidur adalah tidur yang tidak tetap papan punggung di lantai. Manakala hak yang mengatakan tak batal wuduk adalah tidur yang tetap papan punggung di lantai. Jadi ukurannya batal ataupun tidak tidur, Imam Syafi'i tengok kalau punggung dia tetap di lantai, rapat di lantai, sekiranya kalau dia nak mengeluarkan angin ketika dia tidak tidur, dia tidak boleh mengeluarkan, melainkan dia kena senggeng dulu, maka tidur dalam keadaan begitu ia tidak membatalkan wudu. Okey, masalah tidur tadi, hak yang orang tu dia duduk tasyahud awal, dia tidur, lepas tu punggung dia rapat di latar, maka ketika tu wuduk dia tidak batal, berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang para sahabat tidur dalam keadaan duduk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang isyak. Apabila sembahyang isyak dilaksanakan, maka mereka sembahyang isyak bersama dengan Rasulullah tanpa mengambil wuduk terlebih dahulu. Okey, itu jawapan dia. Seterusnya soalan daripada Ustaz Ustaz Said mana?
soalan daripada Ustaz Said Zuhairi. Al-Fadil Ustaz Said Zuhairi hafizahullah taala, kita ustaz mana guna? Okey, gini. Hamba guna kitab ni, ada buku yang ataupun hamba tulis. Hamba tulis, maring tulis, malang siap. Jadi insya-Allah akan datang hamba akan cuba perbaiki, hamba akan cuba tambah balik apa yang patut dikurangkan, mana yang patut ditambah, dan kita akan buat buku, insya-Allah kita akan cetak. Mana lagi soalan dia? Sama juga soalan daripada D Arif. Assalamualaikum sahabat semua, tahu pakai kitab mana? Okey, jawapan soalan sama soalan daripada Faris, saudara Faris Yusri. Dia kata, mohon Ustaz jelaskan perbezaan antara sibukkan diri dengan perkara sunat yang diberi keuzuran, takhalluf 3 rukun, dengan yang tidak diberi keuzuran. Barakallahu fikum. Baik, Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawapan kepada soalan ni gini. Dia khulasah ni, dia buat kesimpulanlah. Dia makmum muwafiq. Kadang-kadang makmum muwafiq okey mesti kena habiskan. Okey, secara umumnya kita kata makmum muwafiq mesti kena habiskan Fatihah. Kerana Fatihah itu adalah rukun solat baginya. Dia kita tidak boleh dengan tanpa sebarang keuzuran kita nak meninggalkan rukun solat. Okey, makmum muwafiq mesti kena menghabiskan Fatihah dia sebelum daripada dia rakaat. Cuma kadang-kadang dimaafkan dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang, kadang-kadang tidak. Okey, bilakah dimaafkan? Dimaafkan ketika ada keuzuran. Keuzuran mana yang dimaafkan? Keuzuran yang kita sebut tadi. Ada hak yang berlaku kesepakatan di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli, ada keuzuran yang berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Manakala hak yang tidak ada keuzuran, maka dikirakan kecuaian daripada dia, maka tetap wajib dia kena menghabiskan Fatihah, dan mesti dia kena habiskan Fatihah sebelum daripada tu imam turun kepada sujud. Andai kata dia belum lagi menghabiskan Fatihah sebelum sedangkan tu imam nak turun kepada sujud, maka ketika tu wajib dia kena niat mufaraqah. Dia kena buat sembahyang secara bersendirian tanpa perlu mengikut imam. Okey, itu jawapan kepada soalan yang diajukan melalui Facebook. Baik, jadi kita nak baca sikit lagi sebelum daripada kita masuk kepada perbincangan jamak dan qasar. Kita nak masuk sikit lagi, iaitu berkenaan dengan makmum masbuk. Apa hal yang kita sebut tadi, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat tempoh, tidak tempat masa dan tempoh bacaan Fatihah yang sederhana ketika qiyam imam sebelum daripada imam rukuk. Okey, itu makmum masbuk. Maka makmum masbuk kadang-kadang gugur keseluruhan Fatihah daripadanya, kadang-kadang gugur sebahagian daripada Fatihah baginya. Baik, gugur ke semua Fatihah sekiranya contoh dia akad takbir tu imam rakaat. Okey, gugur ke semua Fatihah. Kalau dia sempat rakaat bersama dengan imam dan tumakninah dalam rakaat, maka dia sempat rakaat tersebut dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Syarat yang pertama, mesti dia kena tumakninah dalam bersama dengan imam dalam rakaat. Syarat yang kedua, mesti tu imam saat itu sembahyang dia sah. Yang ketiganya, bukan pada rakaat yang lebih. Itu kita kena ingat syarat dia. Baik, yang keduanya, makmum masbuk saat itu dia bukan gugur ke semua Fatihah, bukan dia hanya gugur sebahagian Fatihah sahaja. Sebagai contoh, dia takbiratul ihram, lepas daripada takbiratul ihram imam dak rakaat lagi, jadi dia dah baca 2-3 ayat. Apabila dia dah baca 2-3 ayat, maka dia kena baca 2-3 ayat tersebut. Lepas tu lepas daripada tu imam rakaat, maka gugur hak yang berbaki lagi Fatihah itu daripadanya. Okey, kita ada segi makmum masbuk yang memang tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah ketika imam qiyam, memang tidak sempat. Okey, ini kategori hak yang ketiga, hak yang kita akan bincang pada ini. Cuma hak yang sepatutnya ketika dia tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah adalah dia baca sekadar sempat. Tiba-tiba dia masuk dalam sembahyang, dia dah baca Fatihah lalu dia baca doa iftitah. Sepatutnya dah Allahu Akbar, baca lalu Fatihah. Tiba-tiba dia pergi baca doa iftitah terlebih dahulu. Dak-dang nak baca Fatihah tu imam rakaat. Maka kata ulama, dia tidak boleh rakaat begitu. Bukan tempoh, kadar tempoh yang dia ambil untuk baca doa iftitah
perlu dia baca Fatihah sekadar tempoh tersebut. Sebagai contoh, kita dikira tempoh yang dia baca doa iftitah boleh 5 ayat, maka dia kena baca ayat Fatihah sebanyak 5 ayat. Sebab diwajibkan dia baca Fatihah sekadar dia dak. Tiba-tiba di tempoh masa yang sepatut dia baca Fatihah dia buat benda lain, maka dia kena ganti semula. Sama juga dia diam, dia tunggu, dia diam sebab dia tak dengar bacaan tok imam. Dia dengar bacaan tok imam dia perkara yang dituntut, perkara yang disunat. Tiba-tiba dak dang dia nak baca Fatihah, tok imam rakaat dah. Tapi kalau kira memang dia adalah masbuk sebab tidak sempat tempoh untuk menghabiskan Fatihah, maka tempoh yang dia diam saat itu, tempoh yang dia diam mesti dia kena ganti semula untuk baca Fatihah. Kalau dia dang habis sekadar yang perlu dia baca dan dia dang rakaat bersama dengan imam, maka dang rakaat tersebut. Kalau tidak dang rakaat bersama dengan imam, maka tak dang rakaat tersebut. Okey, kita buat contoh. Lepas tu nanti kita baca semula kali. Katakanlah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takbir Allahu akbar. Dia pun baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, dia baca a'udzu billah. Lepas tu imam rakaat. A'udzu billah bukan wajib. A'udzu billah bukan Fatihah. Dia baca hak sunat. Tu imam rakaat. Adakah boleh dia rakaat lalu? Dia masbuk ni. Adakah boleh dia rakaat lalu? Tak boleh. Bukan dia kena baca Fatihah sekadar a'udzu billahi minasyaitonir rajim yang dia baca sunat saja. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebagai contoh baca. Tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barulah dia rakaat. Kalau dia rakaat lalu tak boleh. Kalau rakaat lalu tak boleh sebab dia sempat sedikit daripada Fatihah. Tiba-tiba dia guna tempoh sedikit buat benda yang sunat. Sepatutnya dia buat benda yang wajib. Maka apabila tu imam rakaat, dia tidak boleh rakaat lalu, mesti dia kena baca sekadar yang dibaca sunat. Jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama. Lepas daripada baca bismillah baru rakaat. Kalau dia sempat tamakninah bersama dengan imam dalam rakaat, baru dang rakaat tersebut. Kalau tidak sempat, maka tak dang. Okey, lagu mana kita kata tak sempat rakaat bersama dengan imam? Sebagai contoh, ya Allahu akbar. Baik, tu imam sedang baca surah. Oh, dia kata tak, tu imam ni baca surah oh galik dengar. Tu imam nak habis dah surah dia pun baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu imam pun rakaat. Okey, tadi dia dengar tu imam sekejap, katakanlah dia dengar dalam tempoh 5 saat. Lepas tu dia baca a'udzubillah. Jadi sekadar 5 saat dengan a'udzubillah, gabung dua tu, dia kena baca Fatihah banyak tu sebelum daripada dia rakaat. Okey, dia kena baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, baru boleh dia rakaat. Baik, siapa ar-rahmanir-rahim, dia dang tamakninah dalam rakaat sekali ke tu imam, sebab tu imam rakaat lama sikit, maka dang rakaat tu. Tapi kalau dia nak rakaat tu imam pun bangun, maka dak dang rakaat tu. Apabila dak dang, maka dia tak boleh rakaat. Dia mesti kena ikut tu imam. Jadi kena duduk iktidal bersama dengan tu imam. Okey, boleh faham kan? Duduk iktidal bersama dengan imam. Jadi tu dia nak rakaat, tu imam pun iktidal. Dia nak rakaat lah dia sebab dak dang dah. Dia kena bersama dengan imam dalam iktidal. Nanti tu imam turun kepada sujud, dia pun turun kepada sujud, dan dia tidak dikirakan sempat rakaat tersebut. Lepas daripada salam imam, dia kena tambah balik 1 rakaat. Okey, cuba kita baca yang ditulis di sini. Ini jika sekiranya makmum masbuk tidak sibuk melakukan perkara sunat. Adapun jika makmum masbuk sibuk melakukan perkara sunat, atau makmum masbuk itu diam tanpa membaca Fatihah, sedangkan dia mengetahui apa yang wajib baginya ialah membaca Fatihah, maka wajib dia membaca Fatihah sekadar masa yang ia melakukan perkara sunat atau diam itu. Dia kena baca juga sekadar yang masa yang dia melakukan perkara sunat ataupun sekadar masa yang dia diam sahaja. Baik. Apabila makmum masbuk, yang pertama, apabila makmum masbuk itu selesai membaca daripada Fatihah, membaca daripada Fatihah sekadar masa yang ia melakukan perkara sunat atau sekadar masa yang ia diam, serta dia sempat rakaat bersama imam, maka dapatlah rakaat tersebut. Adapun jika tidak sempat rakaat bersama imam setelah selesai daripada Fatihah sekadar masa tersebut, maka luputlah rakaat itu baginya, dan hendaklah dia terus pergi kepada rukun yang sedang dilakukan oleh imam.
kemudian selepas salam imamnya hendaklah dia menambah 1 rakaat. Manakala jika masih belum sempurna daripada Fatihah sekadar masa yang ia melakukan perkara sunat, sepatutnya baca 5 ayat. Dia dah nak habis lagi 5 ayat, sedangkan imamnya hendak turun kepada sujud dah. Nak turun kepada sujud, imam laju, rakaat laju, i'tidal laju, maka wajib dia niat mufaraqah. Jika dia tidak niat mufaraqah, maka batal solatnya apabila imamnya turun kepada sujud. Okey, kita buat contoh last sekali. Katakanlah dia diam tu, dia diam lepas daripada takbiratul ihram, dia dengar bacaan imam lebih kurang dalam 10 saat. Sebagai contoh, lebih kurang dalam 10 saat. Lepas tu dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi 10 saat campur dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waktu tu perlu dia kena baca Fatihah sekadar tu sebelum daripada dia rakaat. Okey, dia pun baca. Okey, katakanlah kena baca 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ataupun kita tak lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru dia boleh rakaat. Baik. Tiba-tiba dak adang nak habis, tu imam i'tidal dah. Rakaat tu imam i'tidal dah. Maka apabila tu imam nak turun kepada sujud, kalau dia belum lagi habis, maka ketika tu wajib dia kena niat mufaraqah. Tidak boleh dah nak turun ikut imam, tak boleh, sebab dia dah baca, dia ada perkara yang wajib selesai lagi. Baik, nak tinggal perkara yang wajib tak boleh, nak pergi ikut imam tak boleh, nak tinggal perkara yang wajib. Lepas tu mesti dia kena habis perkara yang wajib. Lepas tu kalau nak terus ikut imam tak boleh, sebab imam lebih daripada 2 rukun lah tinggal dia. Maka ketika tu wajib ke dia niat mufaraqah, niat bercerai daripada imam, maka dia kena buat cara sendiri. Okey, tu perbincangan berkenaan dengan masbuk muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ada persoalan berkenaan dengan masbuk ataupun muwafiq, boleh kita akan buka soalan lepas daripada ni. Kita akan berhenti dalam pukul 12.30 kita berhenti kan. Jadi lebih kurang dalam, okey, kita cuba tengok pukul 12 ke 12.30 kita buka soalan. Lepas tu kita bincang jamak qasar lebih kurang dalam 1 jam sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan nota untuk jamak qasar, hamba dak bawa, jadi hamba tidak sempat untuk siapkan. Jadi tak apa, hamba akan buat sedikit kesimpulan sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asasnya kita kena tahu apakah perbezaan di antara jamak dengan qasar, ataupun kita kena tahu apakah maksud qasar dan apakah maksud jamak. Kerana masih ramai di kalangan masyarakat kita, dia tidak mengetahui bahawasanya qasar dengan jamak adalah 2 bab yang berbeza. Orang kita kalau sebut kata qasar, dia jamak lalu. Sebut kata jamak, qasar. Sebenarnya qasar dan jamak adalah 2 bab yang berbeza. Qasar satu bab, jamak satu bab yang lain. Dan hamba kerap kali diajukan soalan kepada hamba, yang mana orang yang bertanya, dia kata, "Wan ustaz, saya nak tanya bab qasar sikit ustaz." Tiba-tiba dalam soalan bukan bab qasar, rupanya bab jamak. Kadang-kadang, "Ustaz, saya nak tanya bab jamak sikit ustaz." Rupanya dalam soalan bukan bab jamak tetapi bab qasar. Jadi kita dapat buat kesimpulan, masih lagi ramai di kalangan orang kita berkeliru bahawasanya jamak satu bab, qasar adalah satu bab yang lain. Tidak mesti kita gabungkan di antara jamak dengan qasar. Maksudnya boleh kita buat jamak sahaja tanpa qasar, dan boleh kita buat qasar sahaja tanpa jamak, dan boleh kita buat jamak serta qasar. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita bincang berkenaan dengan qasar dulu. Lepas tu nanti kita akan bincang berkenaan dengan, atau kita berkenaan dengan jamak dulu. Baru kita bincang berkenaan dengan qasar. Jam' itu bahasa Arab. Jam'us salatain, mengumpul 2 sembahyang. Jamak ni maksud dia jamak. Jamak ni maksudnya kita kumpulkan 2 sembahyang. Itu makna jamak. Jamak ni maksudnya kita kumpulkan 2 sembahyang. Sembahyang yang boleh kita kumpulkan hanya Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Asar dengan Maghrib tidak boleh kita jamak. Isyak dengan Subuh tidak boleh kita jamak. Subuh dengan Zuhur tidak boleh kita jamak. Hak yang boleh jamak adalah Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Okey, itu yang pertama. Jamak ni dia terbahagi kepada 2. Yang pertamanya nama dia jamak taqdim, ni istilah. Yang keduanya jamak takhir.
Jamak taqdim, maksud dia jamak taqdim, kita menggabungkan dua sembahyang dilakukan dalam waktu yang pertama. Zuhur dengan asar, dia zuhur waktu pertama, asar waktu kedua. Jadi kita gabungkan dua sembahyang itu, kita himpunkan dua sembahyang buat dalam waktu pertama, hal itu dinamakan sebagai jamak taqdim. Kita buat isyak maghrib dengan isyak di dalam waktu maghrib, tu yang dinamakan sebagai jamak taqdim. Baik. Yang keduanya jamak takhir. Jamak takhir maksudnya kita gabungkan dua sembahyang dalam waktu yang kedua, iaitu kita buat zuhur dan asar di dalam waktu asar, maghrib dengan isyak di dalam waktu isyak. Maka itu dipanggil jamak takhir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita faham dah makna jamak. Dan kita faham dah sembahyang mana yang boleh kita jamak. Subuh dah nak jamak. Tak ada orang jamak subuh dengan duha. Malas nak bangun subuh. Itu tak boleh. Itu dia telah melakukan perkara yang salah, yang haram, dosa besar kalau sengaja. Mengeluarkan sembahyang daripada waktunya tanpa sebarang keuzuran syar'i, ia termasuk dalam dosa besar. Itu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Okey. Jamak kita faham dah maksud dia, dan kita tahu dah pembahagian jamak terbagi kepada dua. Kita nak bincang pula berkenaan dengan sebab-sebab yang boleh kita buat jamak. Okey. Kita kena tahu bahawasanya setiap sembahyang ada waktu dia. Sembahyang zuhur ada waktu dia, sembahyang asar ada waktu dia, maghrib ada waktu dia, isyak ada waktu dia, subuh ada waktu dia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sembahyang menjadi kewajipan, menjadi ketetapan ke atas orang beriman, yang mana ketetapan itu ada waktunya. Jadi setiap sembahyang ada waktu dia. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, antara perkara yang dibincang sepanjang lebar adalah berkenaan dengan waktu setiap sembahyang. Satu ketika ada seorang sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu sembahyang. Dia tanya Rasul tentang waktu sembahyang. Rasul dah jawab. Untuk hari ni Rasul sembahyang pada awal waktu, esok kan Rasul sembahyang pada akhir waktu. Lepas daripada itu Rasul pun kepanggil balik dia. Rasul kata sembahyang, waktu sembahyang adalah dua waktu yang kita sembahyang pada dua hari ni. Hari pertama Rasul sembahyang awal waktu, hari kedua Rasul sembahyang akhir waktu setiap sembahyang. Maka Rasul jawab, dia kata okey, waktu-waktu bagi setiap sembahyang tersebut adalah di antara dua waktu yang kita sembahyang dua hari ni. Baik. Jadi setiap sembahyang ada waktu dia. Jamak ni dengan maksud kita mengerjakan sembahyang bukan pada waktu asalnya. Okey, bukan pada waktu asalnya. Dia pada asalnya tidak boleh kita sembahyang bukan pada waktu asalnya, melainkan ada sebab yang diizinkan syarak. Okey, soalannya apakah sebab yang membolehkan kita sembahyang fardu bukan pada waktunya? Bukan pada waktu asalnya, ataupun apakah sebab yang boleh kita melakukan jamak sembahyang? Dia tidak boleh kita jamak tanpa ada sebab. Mesti kena ada sebab yang mengharuskan. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebab yang membolehkan kita jamak yang pertamanya adalah safar, bermusafir. Apabila kita bermusafir maka boleh kita jamak. Tapi bermusafir yang ada syarat-syarat dia, cukup syarat-syarat dia lah. Ada syarat dia, nanti kita akan cerita syarat dia. Jadi kalaulah dia tidak bermusafir, maka nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Jadi sebab yang pertama yang membolehkan dia jamak, yang boleh dia jamak adalah bermusafir. Bermusafir. Cuma syarat bermusafir tu dua. Yang pertamanya adalah permusafiran dia saat itu adalah permusafiran yang harus. Permusafiran yang harus. Maksud dia permusafiran yang harus, maksud permusafiran yang harus adalah bukan permusafiran yang haram. Kalau dia bermusafir tujuan untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh dia jamak sembahyang. Sebab jamak ni adalah rukhsah, kelonggaran dan keizinan yang syarak bagi kepada kita. Dan kita tidak dapat memperolehi rukhsah, kelonggaran yang diberikan oleh syarak dengan melalui kita melakukan.
Jadi kalau orang tu bermusafir tujuan untuk curi, tujuan untuk minum arak, tujuan untuk zina, tujuan untuk bunuh orang, tujuan untuk merampok, okey, permusafiran itu adalah permusafiran yang haram. Jadi apabila permusafiran tersebut adalah permusafiran yang haram, maka tidak boleh dia jamak sembahyang. Mesti kena sembahyang setiap sembahyang dalam waktu masing-masing, waktu asal. Okey, itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah mesti permusafiran itu adalah permusafiran yang jauh. Kalau permusafiran yang dekat tidak boleh dia jamak sembahyang. Ni Pengkalan Nyirih kan, Penyingkalan Nyirih kan. Ia Pengkalan Nyirih benda hok yang kampung hamba dak kenal kat sini sebenarnya. Kampung Menda dekat Tembilah jauh sini tau. Berapa kilometer sini ke Tembilah? 5 kilo je. Okey. Jadi daripada Pengkalan Nyirih ke Tembilah dikirakan bermusafir. Sebab musafir ni makna berjalan. Bermusafir makna berjalan. Tetapi oleh kerana dekat sangat di antara Pengkalan Nyirih dengan Tembilah, maka tak boleh kita jamak. Dia yang boleh jamak adalah perjalanan yang jauh. Okey, ukuran tu jauh bagaimana ukuran jauh? Kata ulama ukuran jauh adalah ukuran 2 marhalah ke atas. 2 marhalah ke atas. Okey, 2 marhalah ni warna pula 2 marhalah. Okey gini. Satu marhalah dia menyamai lebih kurang menyamai 41 km. Lebih kurang 41 km satu marhalah. Jadi bermakna 2 marhalah adalah lebih kurang 82 km. Okey, lebih kurang kita kata. Lebih kurang. Jadi kalau kapung dia di Pengkalan Nyirih, dia nak pergi kepada satu tempat yang mana daripada kapung dia kepada satu tempat tersebut jaraknya cukup 82 km ke atas, maka perjalanan tersebut adalah perjalanan yang jauh. Maka boleh dia jamak sembahyang kerana bermusafir. Tapi kalau nak pergi Tembilah, nak pergi Aja dekat belakang, nak pergi Jegetih dekat Peh je, nak jamak dah tu tak boleh. Tu tak boleh, dekat sangat tak boleh. Kalau nak pergi ke Kuala Terengganu ataupun ke Kemamang, hamba bagi daripada Kemamang hamba bagi daripada Kemamang tolak sebelum subuh tadi, pukul kat 5 tolak sampai sini 8 lebih. Jadi hamba boleh jam daripada Kemamang sini 3 jam lebih kurang. Boleh ya. Baik. Jadi syarat yang pertama mesti permusafiran itu permusafiran yang harus, bukan permusafiran untuk melakukan maksiat. Yang keduanya permusafiran itu adalah permusafiran yang jauh. Okey, ketika mana seorang yang dia bermusafir kepada suatu destinasi yang jauh lah, lebih daripada 82 km daripada kampung dia, dan permusafiran itu adalah permusafiran yang harus, tujuan nak pergi menuntut ilmu, nak pergi ziarah, pergi nega, kena kerja, dah kira lah, jangan bukan tujuan untuk buat maksiat je, maka boleh dia jamak sembahyang di dalam permusafiran tersebut. Boleh dia buat jamak. Kerana ada dah sebab yang mengharuskan dia buat jamak, iaitu permusafiran dengan cukup syarat-syarat dia. Boleh dia buat jamak takdim dan dia boleh buat jamak takhir. Orang yang bermusafir dia boleh buat jamak takdim, boleh buat jamak takhir. Mana comel di antara jamak takdim dan jamak takhir? Kata ulama, kena tengok mana hak yang lebih mudah. Kalau lebih mudah bagi kita jamak takdim, maka kita buat jamak takdim. Kalau lebih mudah bagi kita jamak takhir, kita buat jamak takhir. Lebih comel ni kita tengok mana yang lebih mudah. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama, kita tak apa belaka, mudah belaka jamak takhir pun tak apa, jamak takdim pun tak apa, maka ketika tu lebih afdal kita buat jamak takhir. Sebab benda kita buat jamak takhir lebih afdal berbanding kita buat jamak takdim? Kerana buat jamak takhir adalah kita buat waktu asar dalam waktu dia, kita selesai, dan kita buat zuhur dalam waktu asar. Dia sebenarnya kita buat sembahyang selepas daripada waktu dia sah, sebab kira qada. Betul tak gitu? Ni kita buat perbandingan dia, kita buat perbandingan sah. Tetapi kalau kita buat jamak takdim, kita akan buat zuhur dalam waktu dia tak apa, tapi kita buat asar dalam waktu zuhur. Dia kalau kita buat, kalau biasa kita nak sembahyang asar sebelum daripada waktu dia tidak boleh. Okey, boleh faham kan? Ini sekarang ni kita main asal lalu lagi, sebab balik kakak nak tidur dah, masuk asal mana lagi dah, padahal kita tak ada benda pun, tak ada musafir benda pun, tak boleh. Tapi kalau orang tu
dia sembahyang zuhur dalam waktu asar, tadi zuhur dah sembahyang, dia sembahyang dalam waktu asar, maka sembahyang dia gugur. Maksudnya lepas dah berqada dah. Dia sembahyang dah asar, sembahyang dah zuhur dalam waktu asar. Tapi kalau dia sembahyang asar di dalam waktu zuhur, sembahyang asar dalam waktu zuhur, kalau tak sebab-sebab benda, nanti masuk asar kat dia kena sembahyang mula dah, jadi sembahyang sebelum daripada waktu. Okey, oleh kerana melihat daripada sudut tu, lebih afdal jamak takhir berbanding dengan jamak taqdim. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingin mengerjakan sembahyang jamak. Okey, jamak taqdim dulu. Kita cerita jamak taqdim, lepas tu nanti kita cerita jamak takhir. Bagi orang yang ingin sembahyang jamak taqdim. Okey, nanti dulu. Kita dah habis lagi sebab dia. Lepas tu baru kita pergi kepada syarat jamak. Sebab dah habis lagi. Okey, sebab yang boleh kita buat jamak adalah yang pertamanya bermusafir. Ada lagi sebab yang lain yang boleh kita buat jamak, ada lagi. Yang keduanya hujang. Hujang juga boleh kita buat jamak, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i jamak kerana hujang hanya jamak takdim sahaja. Tidak boleh jamak takhir. Dan lagu mana hujang? Katakanlah sebagai contoh, kita mari daripada rumah kita mari sembahyang jemaah di Masjid Ibn Abbas. Kita mari sembahyang jemaah di sini. Masa kita nak akad takbir tu hujang lebat. Maka tu imam pun khabar kepada makmum, kita buat jamak lalu lah. Kat lagi lepas daripada sembahyang zuhur kita sembahyang asar lalu. Lepas daripada zuhur kita sembahyang asar lalu. Boleh ke tak? Dibolehkan. Tapi syarat ada hujang. Nanti lepas kita bagi salam zuhur masih lagi ada hujang, boleh kita sembahyang asar lalu berjemaah. Lepas daripada sudah masuk hujang berhenti. Itu tak kira. Yang penting ada hujang pada sembahyang zuhur dan ada hujang pada permulaan sembahyang asar tadi. Apabila kita sembahyang dah jamak di masjid, nanti asar sekarang wajib bang ke tak? Tak. Wajib sembahyang pula? Tak. Selesai dah. Tapi mungkin di tempat kita jarang orang buat. Dan benda ni pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Mungkin di tempat kita jarang orang buat. Mereka kalau orang belajar dia tahu. Dia tahu hukum dia boleh. Cuma ada hak yang pernah buat, mungkin ada hak yang ramai hak yang belum pernah buat. Okey, nak kabarnya boleh. Kita nak kabar afdal. Mana lebih afdal, sembahyang jamak dengan sembahyang setiap sembahyang dalam waktu masing-masing? Pastinya sembahyang setiap waktu, setiap sembahyang dalam waktu masing-masing itu adalah lebih afdal daripada kita jamak. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada lagi selain daripada tu sebab yang membolehkan kita jamak. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada dah. Tidak ada dah. Tak ada dah. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain yang mengatakan boleh kita buat jamak ketika ada masyaqqah, ketika ada kesusahan untuk kita sembahyang setiap sembahyang dalam waktu masing-masing. Ada pandangan sebahagian daripada ulama berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat jamak di antara zuhur dengan asar ketika Rasul berada di Madinah, bermakna bukan bermusafir, tanpa takut dan tanpa ada hujang. Maka sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai sandaran bahawasanya boleh jamak ketika ada masyaqqah, ada kesusahan. Okey, sebagai contoh, baru ni hamba dijemput oleh pihak kesihatan, pihak hospital Dungu, untuk membentangkan permasalahan jamak kepada staf-staf. Sebab musim Covid ni, staf-staf kesihatan ni kena pakai dia. Jadi nak sembahyang setiap waktu payah. Lepas tu dia suruh hamba bincang masalah ni, bagaimanakah cara kalau dia nak sembahyang jamak. Okey, bagi staf-staf yang susah untuk pecah pakar payah, ataupun doktor yang perlu masuk bilik pembedahan yang menelang masa yang cukup lama, 2 waktu sembahyang sebagai contoh, begitu juga pesakit sebagai contoh, maka ketika tu atas pandangan sebahagian daripada ulama boleh dia buat jamak. Namun sebaik-baiknya tidak buat jamak. Kena ingat, sebaik-baiknya tidak buat jamak. Sebaik-baiknya, kerana masalah jamak berlaku khilaf. Apabila berlaku khilaf, keluar daripada khilaf itu yang dituntut.
Kita buat biar sepakat ulama mengatakan sah. Jangan kita buat sepakat ulama, ada ulama kata sah dan ada ulama kata tidak sah. Jadi sebaik-baik kita buat benda yang disepakati oleh ulama kata sah. Jadi oleh kerana masalah ni masalah khilaf, maka sebaik-baik kita elokkan. Tapi dalam hal-hal tertentu tidak menjadi masalah kita lakukannya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada masyaqqah boleh kita buat jamak atas pandangan sebahagian daripada ulama. Okey, kita buat contoh. Ni kita buat contoh sebagai contoh dah. Kita buat kenduri. Jadi tetamu ramai. Jadi kita memang orang rujuk kita je. Kalau tak ada kita, jeng kering habis. Contoh. Jadi kalau kita lari pergi sembahyang, cek jeng kering. Jadi kita tak boleh lelak. Maksudnya tak boleh hilang pun. Sekelip mata pun tak boleh. Jadi susah tu nak sembahyang setiap sembahyang dalam waktunya. Maka ketika tu boleh buat jamak atas pandangan sebahagian daripada ulama. Hamba kata boleh, bukan hamba kata afdal. Sebaik-baiknya dengan kesepakatan ulama, kita buat setiap sembahyang dalam waktunya. Okey, ketika ada masyaqqah boleh kita sembahyang jamak. Itu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamak terbahagi kepada dua. Yang pertamanya jamak taqdim, yang keduanya adalah jamak takhir. Jamak taqdim kita buat zuhur dengan asar dalam waktu zuhur, maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib. Maka dia ada syarat-syarat dia. Jamak takhir juga ada syarat-syarat dia. Okey, jamak taqdim syarat dia yang pertama. Syarat dia yang pertama, mistilah al-buda'atu bil ula. Hal tu disebut di dalam kitab. Dalam kitab Safinatun Najah. Al-buda'atu bil ula maksudnya kita mulakan dengan sembahyang yang pertama. Maksud mulakan dengan sembahyang yang pertama, kita sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Sembahyang maghrib dulu baru sembahyang isyak. Tidak boleh kita sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur, sembahyang isyak dulu baru sembahyang maghrib. Sembahyang jamak takdim mesti kena sembahyang yang pertama dulu. Tu syarat yang dia mula-mula. Jadi kalau kita pergi sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur, maka sembahyang asar kita tak jadi. Sembahyang zuhur jadilah sebab dalam waktu dia. Kalau kita nak buat jamak, kita sembahyang pula asar sekali lagi selepas daripada sembahyang zuhur. Baik. Itu syarat yang pertama. Manakala syarat yang kedua adalah waniyatul jam'i fiha, kena niat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Ketika kita tengah sembahyang zuhur, kita kena niat jamak. Maksud niat jamak kerana dalam hati kita ada qasad, ada keinginan lepas daripada ni kita nak sembahyang asar lalu. Ketika kita sembahyang maghrib, dalam hati kita ada qasad lepas daripada ni kita nak sembahyang isyak lalu. Tu makna niat jamak. Niat jamak ni bukan mesti sahaja aku nak jamak kayak gini, bukan mesti gitu. Dalam hati kita kayak gini nak sembahyang asar lalu lah. Kayak gini nak sembahyang asar lalu. Pas ni nak sembahyang asar lalu. Ya dah tu, niat jamak dah tu. Kiralah cakap dalam hati dengan bahasa ganung ke bahasa besuk ke boleh berlaku. Yang penting ada keinginan dalam hati untuk mengerjakan sembahyang asar lepas daripada sembahyang zuhur. Mesti kena niat. Niat dah kira di mana pun, dalam rakaat ke naik, tidak ke dalam sujud, kedua antara sujud. Yang penting sebelum daripada bagi salam. Kalau dia tidak niat untuk buat jamak dalam sembahyang yang pertama, maka tidak boleh lagi dibuat jamak taqdim. Sebagai contoh dia sembahyang ramai-ramai kawan dia musafir. Dia pada asal dia tak buat jamak. Lepas daripada dia sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kawan dia pakat bangun. Dia belum bayang dulu. Dia kata dah soal buat jamak. Aku dah ingat nak niat saat ni dalam sembahyang, maka tak boleh dah dibuat jamak. Sebab habis dah masa niat. Masa niat dalam sembahyang. Dalam sembahyang yang pertama. Okey. Berapa dah syarat? Dua. Yang ketiganya adalah wal muwalatu bainahuma. Mesti kena muwala di antara dua sembahyang. Maksud dia muwala kena berturut-turut. Maksud dia berturut-turut, jangan ada perpisahan yang lama di antara sembahyang yang pertama sembahyang yang kedua. Lepas daripada sembahyang zuhur, dia kena sembahyang asar lalu. Lepas daripada sembahyang maghrib, kena sembahyang isyak lalu. Kalau orang puang lepas daripada sembahyang zuhur, buka alat solat kejap, sikat bulu kening, coteng ni, tambahlah tumbah tu coteng. Baik, baru nak buat sembahyang asar, tak boleh.
Sebab putus dah mualaf. Kalau ketuk orang tu tak ada masalah. Ketuk sebab ketuk dah ketuk kan, mesti kena ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang, tak ada masalah sebab tu adalah maslahah sembahyang, tu tidak menjadi masalah. Ketuk ambil air sembahyang tu sembahyang jamak boleh je, tak ada masalah. Jadi kalau duk baca WhatsApp dulu, kalau orang lelaki kau pergi cucu rokok dulu, maka baru nak sembahyang asar pula, tu tak boleh. Sebab mesti kena mualaf. Okey. Berapa dah? 3. Yang keempatnya, syarat yang keempat adalah wa dawamul udhri ila al-ihrami bithaniyah. Ya. Padang pula. Okey, yang keempatnya adalah wa dawamul udhri ila al-ihrami bithaniyah. Dia mesti kena kekal keuzuran dia. Maksud dia keuzuran, kalau dia sembahyang jamak kerana musafir, mesti dia kena kekal dia sebagai seorang bermusafir ila al-ihrami bithaniyah, hingga kepada selesai takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Kena dia masih lagi dinamakan sebagai orang bermusafir sehingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Kalau lepas daripada sembahyang yang pertama tiba-tiba dia bukan lagi orang bermusafir, maka tidak boleh dia nak sembahyang jamak takdim kerana dia musafir. Okey. Masalah ni kalau kita nak faham, aku kena buat contoh panjang sikit. Kita apabila kita bermusafir, bilakah dikatakan putus permusafiran kita, tidak lagi kita dinamakan sebagai orang bermusafir? Yang pertama adalah apabila kita telah sampai kepada tempat kita bermukim. Kalau tempat kita bermukim adalah ni kampung Pekalang Nyirih, maka apabila kita balik sampai je kampung Pekalang Nyirih, maka putus dah safar kita, maka kita bukan lagi dinamakan orang yang bermusafir. Jadi kita duduk Pekalang Nyirih, kita nak buat jamak takdim di Masjid Ibn Ambah, tak boleh. Sebab dia, sebab kita bukan orang bermusafir. Itu cara yang pertama. Yang keduanya adalah apabila seorang tu berhenti di sesuatu tempat 4 hari ke atas, dia berhenti di sesuatu tempat 4 hari ke atas, maka dia ketika tu putus safar dia. Okey, sebagai contoh, sebagai contoh, katakanlah dia nak pergi ke, kita kata dia nak pergi ke mana, nak pergi ke Cukar Kemamang, dia nak pergi Cukar. Dia memang nak pergi Cukar, dia nak pergi Cukar boleh sebulan, ada hasil. Nak pergi Cukar dah lama dah nak pergi Cukar ni, baru ni kan dah nak getah daerah orang, ni baru boleh getah daerah, nak pergi atas Cukar. Tengah-tengah pergi Cukar, tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kawan dia hak duduk di Marang tu telefon. Hak duduk di seberang Marang, telefon dia. Cukar seberang Marang di Marang ni. Hak dia seberang Marang telefon dia, mari singgah rumah aku kejap. Buat benda, dia pun cerita kita ada ni nak bincang ni. Oh lama nak habis bincang tu. Tak apa, aku duduk sini 4 hari. Okey. Kawan dia suruh duduk di sana 4 hari. Okey. Jadi gini, kita nak kata kawan dia suruh duduk sana. Dia duduk di Nyirih. Dia nak pergi ke Cukar selama sebulan. Nak duduk di Cukar selama sebulan. Dalam perjalanan tiba-tiba dia singgah di seberang Marang. Dia nak tinggal sekejap je. Okey, masa hidup sampai di seberang Marang, dia masih lagi orang bermusafir, dia boleh jamak. Tiba-tiba duduk di seberang Marang, lekat di seberang Marang 4 hari. Berhenti di seberang Marang 4 hari. Okey, apabila dia berhenti di satu tempat 4 hari, maka dia telah dinamakan sebagai orang yang bermukim, bukan lagi orang yang bermusafir. Putus dah safar dia, sebab dia duduk situ 4 hari. Okey, boleh faham? Lepas tu nanti dia pun keluar daripada seberang Marang, pergi ke Cukar balik. Siapa jadi Cukar dak nanti 4 hari. Siapa jadi Cukar putus dah safar dia. Sebab dia telah qasak dalam hati dia untuk berada di Cukar lebih daripada 4 hari. Kita apabila kita nak pergi kepada satu tempat, kita qasak untuk berada di tempat tersebut 4 hari ke atas, sampai sahaja di tempat tersebut putus dah safar kita. Berbeza
dengan kita berhenti di pertengahan jalan, maka tidak putus safar kita, melainkan apabila kita berada di situ selama 4 hari. Ni dua perkara yang banyak orang salah. Dua perkara banyak orang salah. Ada orang tu dia nak dia duduk kumpul, nak pergi muhanak dia seminggu, duduk muhanak dia 4 hari tu buat jamak kosong lagi. Hak tu salah, hak tu tak betul. Kita kena ingat, muat jamak saat ni tu atas dasam dia, atas dasam orang musafir. Mu tahu tak, seorang yang bermusafir putus safar dia apabila dia berhenti pada satu tempat yang dia telah qasak untuk berada di tempat tersebut 4 hari ke atas. Okey, boleh faham? Apabila dia qasak untuk berada di tempat tersebut 4 hari ke atas, maka apa je tempat tu, putus dah safar dia. Dia tidak lagi dinamakan orang bermusafir. Dia telah menjadi orang bermukim sebab dia qasak untuk berada di tempat tersebut lebih daripada 4 hari ke atas. Hak yang kata boleh jamak qasar selama 4 hari tu, contoh hak yang kita kata singgah di seberang Marang saat ni. Dia tak tahu dah duduk berapa hari. Maksudnya ya sebenarnya itu singgah kejap aja sebenarnya, tapi jadi lekat sampai 4 hari. Okey, 8 hari je dia boleh, lepas daripada tu tak boleh dah, sebab apa yang duduk di seberang Marang selama 4 hari, maka ketika tu putus safar dia. Okey, kita pergi, apabila kita faham dah masalah ni, kita pergi kepada perbincangan yang kita nak bincang saat ni. Kita kena cepat sikit, takut kita masih tidak mengizinkan. Syarat yang keempatnya mesti kena berkekalang. Apa dia berkekalang? Mesti kena berkekalang berterus dia sebagai seorang bermusafir sehingga takbiratul ihram yang kedua. Okey, kita buat contoh gini. Dia sekarang ni dia nak pergi ke Cukar. Dia singgah di seberang Marang, sekejap je dia singgah. Tiba-tiba temu kawan dia. Kawan dia kata, mai duduk aku dulu. Dalam boleh duduk seminggu, sebab aku beli rumah baru ni, mai teman aku seminggu je. Dia kata tak boleh lah, aku ada hal nak pergi tahan tak Cukar. Kejap je mari lah. Tak boleh lah. Kawan dia ajak duduk seminggu di seberang Marang. Dia kata tak boleh, kamu nak pergi Cukar. Kejap je, tolong lah. Dia pun semayang. Di semayang Zuhur. Tengah-tengah di semayang Zuhur, dia teringat hak kawan dia ajak suruh duduk di seberang Marang seminggu. Hak tadi ditolak. Tengah semayang Zuhur, dia kata biar duduk seminggu, siang buat dia. Apabila dia qasak untuk berada di seberang Marang selama seminggu, maka ketika itu putus safar dia. Okey, boleh faham? Sebab dia qasak untuk berada di situ selama seminggu dah, maka putus safar dia. Apabila putus safar dia, tak boleh dah dia nak buat jamak takdim. Sebab atas dasam dia nak buat jamak takdim, sedangkan jamak takdim saat ni tu diharuskan kepada dia kerana dia bermusafir. Apabila dia qasak untuk berhenti pada satu tempat 4 hari ke atas, maka ketika tu dia tidak lagi dinamakan sebagai orang bermusafir, maka tidak ada dah sebab yang membolehkan dia buat jamak takdim. Okey, ni perbezaan yang cukup halus, yang ada sebahagian tersilap, bukan sebahagian kecil, ramai yang tersilap dalam masalah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi kalau qasak saat itu berlaku setelah daripada mengangkat takbiratul ihram sembahyang yang kedua, maka tak ada masalah. Okey, Allahu akbar. Dia sembahyang Zuhur, lepas tu dia niat aku nak buat jamak dengan asar. Lepas dia sembahyang Zuhur, dia sembahyang asar lalu. Allahu akbar. Tengah sembahyang asar, baru mari dalam hati dia, aku nak berhenti sini 7 hari. Kata ulama, boleh dia teruskan jamak kerana lepas takbiratul ihram. Okey, sama juga dengan masalah sembahyang kerana hujang tadi. Mesti masa sembahyang pertama ada hujang, masa takbiratul ihram sembahyang asar kayak gitu ada hujang. Kalau lepas daripada takbiratul ihram sembahyang asar, tiba-tiba tengah tu hujang berhenti, maka sah sembahyang jamak dia kerana keuzuran ada pada takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Okey, boleh faham? Apabila kita faham masalah ni, maka kita faham satu masalah yang lain. Yang ada sebahagian daripada kita dia bermusafir daripada tempat jauh balik kampung. Okey, katakan contohlah. Kata dia mari daripada Kemamang. Dia berhenti di Tembilah. Berhenti sebab nak buat jamak. Masa tu dalam pukul 2 baru, pukul 2. Jadi jauh lagi nak masuk asar. Dia pun buat sembahyang Zuhur tu dia buat asar. Okey, boleh buat. Sebab ada sebab yang mengharuskan dia buat jamak. Daripada Tembilah ke kampung dia 10 minit je. Okey, sampai kampung dia lebih kurang 2.5 sampai kampung dia. 2.5 dah masuk lagi asar. Apabila masuk asar kaki, adakah wajib dia kena sembahyang asar semula? Jawapannya tidak. Sebab dia telah jamak dah tadi.
Ada kan masa sapak kapur tu kan baru masuk asar kan. Ya, masa dia jamak tadi tu cukup syarat. Masa dia semayang asar tu dia masih lagi orang bermusafir. Lepas daripada dia sapak kapur, hak tu nombor 2, hak tu dak kira. Baik, jadi gugur dah kewajipan semayang asar daripada dia. Walaupun hak yang paling baik dia semayang sekali lagi berjemaah di masjid, tetapi kalau dia tiap tamu semayang pun selesai dah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat bagi jamak taqdim. Manakala jamak takhir sebenarnya syarat yang penting satu je syarat dia. Syarat jamak takhir satu je hak yang penting. Benda syarat jamak takhir dalam waktu pertama tu, dalam waktu, bukan dalam semayang, dalam waktu pertama kita niat buat jamak. Masuk zuhur, aku semayang zuhur dalam waktu asar kat gigi lah. Gitu je. Masuk maghrib, kat aku semayang maghrib dalam waktu isyak kat gigi lah. Niat je. Kalau dia tak niat untuk semayang zuhur dalam waktu asar, dan dalam waktu zuhur dia tak semayang, maka dosa. Dia dalam waktu zuhur dan dia tak niat nak semayang zuhur dalam waktu asar, maka dosa. Masuk waktu asar wajib dia kena semayang zuhur, tapi semayang tersebut jatuh qada. Okey, itu perbezaan di antara masalah orang yang ada niat untuk semayang zuhur dalam waktu asar dengan orang yang tidak ada niat. Jamak taqdim, jamak takhir mudah. Kita niat dalam waktu yang pertama sahaja. Masa nak semayang zuhur dulu pun tak apa, nak semayang asar dulu pun tak apa, nak mualak ke tak mau mualak pun tak ada masalah. Maksudnya lepas daripada semayang zuhur nak tidur dulu sekejap, pukul 6 baru pula semayang asar boleh, ataupun nak semayang lalu pun boleh. Maksudnya tidak disyaratkan mualak. Tidak disyaratkan mualak, tidak disyaratkan semayang asar dulu, tidak syaratkan semayang zuhur dulu. Boleh belaka kita nak semayang mana dulu. Yang comelnya kita semayang zuhur dulu baru semayang asar, supaya kita ikut tertib dia, ikut susunan yang asal bagi sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya berkenaan dengan jamak, berkenaan dengan qasar. Sani jamak qasar, makna benda qasar. Qasar ni maksudnya adalah qasrun, makna memendekkan sembahyang. Sembahyang 4 kita buat 2. Jamak kumpulkan sembahyang. Qasar adalah memendekkan sembahyang. Yang lain kita boleh buat jamak saja tanpa qasar. Kita boleh buat jamak saja tanpa qasar. Kita semayang zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Itu dipanggil dia jamak saja tanpa qasar. Dan boleh kita buat qasar saja tanpa jamak. Masuk waktu zuhur kita semayang zuhur 2 rakaat. Masuk waktu asar kita semayang asar 2 rakaat. Masuk waktu isyak kita semayang isyak 2 rakaat. Itu dipanggil dia buat qasar sahaja tanpa jamak. Jamak dengan qasar 2 bab yang berbeza. Bertekan banyak kali 2 bab yang berbeza. Kita jangan campur aduk kali. Jangan kita gaul ikut dam. Jamak lain, qasar lain. Dan boleh kita buat jamak serta qasar. Dan kita boleh buat jamak kedua-dua qasar. Jamak yang pertama tidak qasar, yang kedua qasar. Boleh. Okey, lu kita buat jamak serta qasar kedua-dua kan, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dan boleh kita buat jamak qasar yang pertama, tamam yang kedua. Zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat, boleh. Zuhur 4 rakaat, asar 2 rakaat, boleh. Sebab kita kena faham jamak lain, qasar lain. Itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamak ada sebab dia, begitu juga qasar ada sebab dia. Qasar sebab dia je. Sepakat ulama, ni je boleh kita qasar. Hal lain tak boleh. Sebab yang membolehkan kita qasar adalah bermusafir. Selain daripada bermusafir tak boleh. Tapi masalah jamak ni boleh selain daripada bermusafir. Hujang boleh jamak. Orang yang ada masyaqqah boleh jamak atas pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi kalau kita nak jamak, kita kena ingat kalau kita bukan musafir, kita kena buat 4. Tak boleh buat 2. Doktor di hospital sebagai contoh, yang mana hospital dia daripada rumah dia ke hospital tu dekat aje, bukanlah perlu dia bermusafir. Maka dia susah kalau nak semayang zuhur dalam waktu dia, sebab dia perlu masuk bilik pembedahan dalam masa yang panjang. Maka dia boleh buat jamak. Tapi kena ingat, jamak sahaja, qasar tak boleh. Kalau dia buat 2 tak sah semayang dia, wajib dia kena qada balik. Sebab qasar hanya diharuskan kepada orang yang bermusafir. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah.
apabila bermusafir maka tidak mengapa kamu melakukan qasar sembahyang. Sepakat ulama mengatakan sebab yang membolehkan qasar sembahyang adalah bermusafir sahaja. Baik. Cuma bermusafir yang boleh kita qasar sembahyang dengan dua syarat. Syarat yang pertama permusafiran yang harus sebagaimana yang kita cerita tadi. Syarat yang kedua adalah permusafiran yang jauh, 2 marhalah ke atas iaitu 82 km ke atas. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin buat qasar ada syarat-syarat dia. Antara syarat dia lagi adalah dia kena tahu bahawa qasar itu adalah harus. Qasar bukan wajib. Maksudnya kalau dia tidak qasar pun menjadi masalah. Boleh dipilih di antara qasar dan tamam. Dia qasar lawang dia tamam. Qasar ni qasrun makna memendekkan, tamam menyempurnakan. Qasrun bukan lawang dia jamak. Kita kadang-kadang kita kata bukan. Tamam bukan dia lawang dia jamak. Kita kata ustaz kita nak buat jamak, kita nak buat tamam. Tak kena gitu. Tamam ni bukan lawang dia jamak. Tamam lawang dia qasar. Tu kita kena faham. Kadang-kadang orang kita cakap gitu. Kita nak buat jamak ke kita nak buat tamam pelik. Dah maknanya tak ada masalah buat jamak boleh buat tamam pun. Dia tidak bertentangan di antara jamak dengan tamam. Dia jamak ni, tamam ni dia bukan lawang jamak. Tamam ni lawang qasrun. Tamam ni kita buat sempurna. Hak 4 rakaat kita buat 4 rakaat tu dipanggil tamam. Manakala qasrun hak 4 kita buat 2. Jadi tamam lawang dia qasar. Tamam bukan lawang dia jamak. Jamak adalah lawang dia kita sembahyang setiap sembahyang dalam waktu masing-masing. Okey, itu lawang dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Antara syarat qasar lagi adalah waniyatul qasri al ihram. Kita kena niat untuk qasar sembahyang dalam takbiratul ihram. Masa niat jamak lain, masa niat qasar lain. Niat qasar mesti dalam takbiratul ihram. Masa kita akan takbir tu kita kena niat untuk qasar. Contoh lagu mana? Aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Okey, 2 rakaat tu qasar tu, pendek tu. Aku sembahyang zuhur secara qasar, boleh juga. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat, aku sembahyang asar 2 rakaat, boleh juga. Okey, niat dalam takbiratul ihram. Kalau kita akad takbir lepas tu, aku nak qasar, tapi dak niat dalam takbiratul ihram, tak boleh. Sebab dak cukup syarat dia. Baik. Seterusnya antara syarat qasar lagi adalah wa antakuna salatu rubaiyatan. Sembahyang tu mesti 4 rakaat. Sembahyang 3, sembahyang 2 tak boleh qasar. Sembahyang zuhur, asar dengan isyak saja boleh kita qasar. Seterusnya adalah wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salati. Dia tidak boleh mengikut orang yang sembahyang tamam pada satu juzuk daripada sembahyang pun tak boleh. Kita orang qasar, kita tidak boleh ikut orang sembahyang tamam. Maksud dia tidak boleh ikut orang sembahyang tamam. Orang yang sembahyang penuh kita tak boleh ikut. Walaupun hanya pada satu juzuk. Dia 2 rakaat dah. Tinggal lagi 2 rakaat. Dah kita nak sembahyang 2 rakaat. Boleh tak kita ikut dia, kita masbuk? Tak boleh. Kalau kita ikut juga batal qasar, bukan batal sembahyang. Batal qasar. Maksud dia batal qasar mesti kita kena buat 4 rakaat, tidak boleh kita buat 2 rakaat. Sembahyang batal. Mesti kita kena buat 4 rakaat, tidak boleh kita buat 2 rakaat. Okey, itu maksud batal qasar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu berkait dengan sembahyang jamak qasar secara ringkas. Oleh kerana kita nak buka soalan, masa lebih kurang dalam ada lebih kurang 14 minit lagi. Kita cuba tengok dulu, dengar dulu soalan, kemusykilan-kemusykilan yang mungkin ada di kalangan hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Jadi kita dengar dulu soalan, sama ada soalan berkait dengan muafiq dan masbuk ataupun berkait dengan jamak dan qasar. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang pertama, tu imam lebih rakaat. Tu imam ni 3 ke 4, 3 ke 4. Okey, dia ambil dia pun tambah 1 rakaat. Makmum kata Allah parah dah, tu imam bahang rakaat ke-5 pula. Kemarin rakaat ke-5 dah, hari ni rakaat ke-5 pula.
Okey, jadi apabila tu imam naik kepada rakaat yang kelima, okey, apa hak yang perlu dilakukan oleh makmum? Okey, yang pertama makmum kena tegur tu imam. Bukan tegur, tu imam rakaat kelima, bukan gitu, batal sembahyang. Tegur mana? Tegur dengan ucapan subhanallah kalau makmum tu lelaki. Manakala kalau makmum perempuan, maka dia kena tasfiq. Tasfiq ni tepuk. Orang puan kena tepuk. Baik. Jadi tu imam tu dia kena dengar molek lah kalau bunyi orang puan lepas tepuk tu ada buat salah tu imam. Ada benda hak tak kena tu. Jadi makmum lelaki ucap subhanallah. Okey, itu yang pertama. Dia apabila tu makmum lelaki ucap subhanallah, tu imam dia akan terbahagi kepada dua. Ada tu imam benda dia salah benda aku betul dah ni rakaat keempat okey, tu imam dia dak kata rakaat dia tu rakaat lebih, kita rakaat lebih, dia tegak tetap buat juga rakaat lebih, maka ketika tu makmum tak boleh ikut imam. Makmum kena tunggu, tak boleh makmum naik ikut imam, sebab makmum wajib kena ikut imam dalam perkara yang betul. Tidak boleh makmum ikut imam dalam perkara yang salah. Kalau makmum tahu rakaat lebih, dia bangun juga ikut imam, batal sembahyang makmum. Okey, kalau makmum tak tahu tu masalah lain. Ni masalah sekiranya dia tahu. Okey, makmum ketika tu diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama niat mufaraqah, maka dia sembahyang secara sendiri. Dia baca tahiyat, dia pun bagi salam, ataupun dia tunggu imam dalam tahiyat. Tunggulah. Nanti tu imam tahiyat, lepas tu bagi salam bersama dengan imam. Okey, je dah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, tu imam saat ni tu apabila makmum kata subhanallah, tu imam oh iya rakaat lebih dah, tu imam duduk mula. Maka jelas ikut tu imam dah, tu imam duduk mula dah. Cuma sunat bagi tu imam sebelum bagi salam sujud sahwi, kerana dia bangun dah, dia tabah dah. Dan wajib kepada makmum ketika tu sujud sahwi walaupun makmum dah bangun lagi. Kerana apabila tu imam sujud sahwi, maka wajib kepada makmum sujud sahwi. Baik. Untuk masalah tu imam buat 3 rakaat je, sembahyang patut 4, 3 nyawi salam dah. Maka benda yang perlu makmum kena buat, makmum tidak boleh ikut imam, makmum kena terus bangun. Sebab dia apabila duduk antara sujud yang kedua pada rakaat yang ketiga, lepas daripada tu dia bukan duduk tasyahud, dia benda lepas tu dia bangun. Tiba-tiba tu imam duduk, maka makmum tak boleh berduduk, makmum kena bangun. Baik, dan makmum apa yang dituntut kepada makmum adalah ucap subhanallah. Maksud tegur tu imam. Kalau tu imam buat dak je wisalang juga, maka makmum kena sudah sembahyang dia. Sudah maksudnya kena buat jugalah serakaat lagi, sebab dia ikut lagi saat ni kan. Okey, wallahu a'lam. Ada lagi soal lain? Ya boleh. Soalan pertama, permukaan sembahyang ni saya wafilah. Sebelum maghrib, bila sampai saja rakaat 3, saya baca lagi. Tadi masuk kat situ. Lepas sampai 2, saya ni datang solat masbuk. Masbuk. Adakah rakaat seterusnya? Kalau dia tak sempat baca rakaat, tak sempat rokok bersama imam, dia masuk dua. Dan seterusnya. Okey, 2 soalan Soalan pertama, dia takbiratul ihram bersama dengan imam, dan imam baca biasa. Okey, dia masbuk lah, dia muafiq lah, sebab tu imam baca biasa je. Dia sempat tempoh membaca Fatihah hak yang sederhana ketika qiyam imam. Rakaat kedua sama, rakaat ketiga sama, masuk rakaat keempat tu imam rasa nak begok. Jadi tu imam baca laju je baca 10 saat dia baca. Okey, jadi ketika tu makmum tersebut adalah makmum masbuk. Sebab kita kabar dah sebelum daripada ni bahawasanya muafiq dan masbuk dia berlaku pada setiap rakaat. Apabila makmum tu masbuk, maka gugur sebahagian daripada Fatihah daripadanya. Kita tak kata gugur Fatihah semua, kita kata sebahagian. Sebab kalau tu imam baca Fatihah selama saat, maka dalam tempoh 10 saat saat itu dia kena baca sekadar mana yang dia sempat. Okey, maka dia rakaat bersama dengan imam. Soalan yang kedua, si fulang ni dia mari lewat, dia mari Allahu Akbar, tu imam pun rakaat, maka dia rakaat bersama dengan imam. Maka bermakna rakaat pertama dia adalah okey, rakaat kedua macam biasa, tu imam macam biasa, ketiga macam biasa, keempat macam biasa. Maka ketika tu rakaat yang lain dia adalah muafiq.
Maksudnya muwafiq dan masbuk dia berlaku pada setiap rakaat. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Okey. Okey. Jadi sekarang ni masalah kita tak payah kata KL sebab KL ni luah. Okey, kita kata contohlah kita kata kita nak pergi ke Pahang. Kita pergi bukan Pahang. Luah kau Pahang ni negeri tu. Okey, kita kata daripada Pekalan Nyirih kita tok di mana lah. Okey, kita tok di mudah-mudah Seberang Marang. Kita kata contoh Seberang Marang dekat sikit. Seberang Marang kita bermusafir lah, jauh dari sini sampai Seberang Marang boleh dah jamak kosong sembahyang. Maka soalannya, lama mana kita boleh sembahyang jamak kosong ketika kita berada di Seberang Marang? Situ kan. Okey, lama mana kita tengok lagu ni. Bagaimanakah kosak kita ketika kita nak pergi saat itu, kita nak berhenti lama mana di Seberang Marang? Kalau kosak kita untuk berada di Seberang Marang 4 hari ke atas tanpa dikira hari sampai dengan hari keluar, maka siapa saja di Seberang Marang boleh kita jamak qasar. Siapa aja tak boleh dah. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, baik, kita nak pergi sekejap je, kita nak pergi sehari je. Kita nak pergi sehari je. Okey, sampai di Seberang Marang boleh lagi kita jamak dalam tempoh sehari semalam. Tiba-tiba kereta ada masalah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita cari pomen kawasan tu tak ada. Kereta kita pelik. Kena cari pomen yang memang betul-betul pakar. Kita dah tunggu pomen kata pas nak mari, pas nak mari, pacarah kita dah tunggu. Hari ni kita tunggu, sekarang kita tunggu. Setiap masa kita mengharapkan dia sampai. Setiap masa kita mengharapkan dia sampai. Maka ketika tu boleh kita qasar dan jamak selama 4 hari. Tapi kita kena ingat, kita tidak tahu tempoh saat itu melebihi 4 hari. Sebab kita setiap masa kita mengharapkan perkara tersebut selesai. Okey, boleh faham? 2. Yang ketiga, kita nak pergi ke Cukar. Destinasi kita Cukar. Tiba-tiba kita singgah Seberang Marang. Singgah Seberang sedap pula ambil air patah sini. Pengalaman Jiri bukan tak ada patah, tapi tak situ patah. Mungkin ramai anak dara ke mana tak tahulah. Rasa sedap je duduk situ. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari je boleh dia jamak qasar. Sebab pada asalnya bukan nak boleh situ. Okey, boleh qasar jamak selama 4 hari. Cukup 4 hari duduk situ, kena sembahyang tamam. Sebab dia telah dinamakan sebagai orang bermukim di situ. 3 perkara yang berbeza. Wallahu a'lam. Okey, fahamlah. Dia sampai dah di tempat dia, destinasi dia tu. Sampai dah. Macam gini, hamba mari daripada sana sampai sini. Hamba musafir hari ni sampai sini. Okey, sampai sini. Jadi hamba nak duduk sini sekejap aje. Sebab hari mana balik dah. Jadi boleh jamak qasar. Tapi tiba-tiba kawan ni kata kita pergi tak pula kejap. Sehari, okey tak apa sehari. Lepas tu nak balik pula pada pula. Orang kata nak balik yang besar nanti kita tunggu kat gigi sikit dulu. Tak boleh juga karang pula. Tak boleh juga karang pula. Tunggu setiap waktu. Maka ketika tu lama kita boleh jamak qasar, iaitu sama 18 hari. Hak yang sebagaimana hak yang kita sebut. Tapi kalau hamba kosak daripada rumah lagi, kosak daripada rumah lagi nak pergi pula selama 4 hari ke atas. Sebab ada jemputan kuliah. Sebab baru ni yang bagi jemputan kuliah. Ni yang budak pergi pula sebab dadang. Dia ada baru ni ada jemputan kuliah di pula. Jadi katakanlah ada jemputan kuliah 2-3 hari pula. Bukan 2-3 hari, 4 hari ke atas. Maka siapa hamba pula tak boleh dah jamak qasar. Okey, jelas kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey, kita ada kisah ada gelik lagi. Alah. Luar tajuk boleh tekan? Okey, pada asalnya
barang wakaf ni adalah milik Allah, tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Dia milik Allah. Kita nak jual barang, mesti kita jual barang hak yang kita milik. Okey, boleh faham? Sebab itulah barang wakaf kita tidak boleh jual. Sebab kita nak jual atas dasar dia, atas dasar kita pemilik. Bukan kita boleh jual kalau benda tu milik kita. Barang wakaf adalah milik Allah, maka tidak dijual. Itu pada asal. Sebab itulah ulama mengatakan benda yang diwakafkan kepada masjid dan seumpamanya tidak boleh kita jual. Baik. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan, kalau benda yang diwakafkan itu tidak lagi berfungsi, maka boleh kita jual. Ini pandangan sebahagian ulama, tapi bukan pandangan yang disepakati. Syarat benda tu tidak lagi berfungsi, tidak boleh lagi digunakan untuk kegunaan hak yang asal. Asal pewakaf dia nak barang tu diguna, tiba-tiba benda tu tidak lagi berfungsi. Maka apabila tidak lagi berfungsi, maka pihak pengurusan, kalau masjid, bahagian pengurusi masjid, AJK, jawatan kuasa masjid, dia boleh menjual perkara tersebut, tapi dengan syarat tidak boleh jual harga yang rendah daripada pasaran, mesti harga hak yang biasa. Syarat pertama. Yang keduanya, dimasukkan perkara tersebut kepada wakaf masjid semula. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, akhirnya pada hari ini dapat kita melaksanakan daurah solat yang membicarakan berbagai macam masalah dan hubung dengan makmum dan muwafiq. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama, dan juga terima kasih kami kepada Al-Fadhil Ustaz atas kemudian untuk memberi pencerahan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz itu dapat kita manfaatkan dalam hidup. Sampai di sini dahulu. Sebelum turun, sebelum balik, pastikan makanan juga telah disediakan di belakang sana oleh Afid dan oleh program rumah yang memang disediakan untuk program kali ini. Jadi sekian dahulu, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Makan di waktu dia. Ada.